tapi kemahiran yang barulah. So minggu lepas, okay, minggu lepas kita belajar tentang persamaan kuadratik, cara nak cari nilai A, B dan C. Ada kelas yang berjaya meet dengan saya, yang tak berjaya tu cikgu ada bagi video dan ada bagi quiz lah. Okay. So hari ni cikgu nak sampaikan ilmu baru untuk awak. Okay. Okay, ada kawan-kawan yang minta permission masuk Okay, so nanti kalau ada kawan-kawan tanya bagi tahu saya. Okay, so hari ni Amin, sebelum ni saya ada buat meet dan saya buat show show maksudnya slide show, tapi slide saya tak jalan. Okay, so kita cuba hari ni buat show dulu. Kalau tak jalan juga kita terpaksa paparan PowerPoint macam ni lah Okay, so cikgu try show. Kalau tak jalan, respon dekat suara pun boleh. Cakap cikgu slide tak jalan. Tolong bagi tahu cikgu slide tak bertukar. Kena bagi tahu Okey. Saya buat slide show. Okey. So hari ni kita belajar ilmu baru, 3 ilmu baru, masih fungsi dan persamaan kuadratik bab 1. Okey. So kali ni kita akan belajar macam mana nak tentukan titik maksimum dan titik minimum. Sebelum ni awak ada buat quiz, graf minimum, graf maksimum, bentuk dia macam mana. Kalau maksimum tu dia bentuk masam. Okay. Kalau minimum tu dia bentuk senyum sebabnya positif. Nilai A-nya positif. Yang nak menentukan graf tu maksimum minimum adalah nilai A. Apa nilai A? Siapa yang masih tak faham lagi ilmu minggu lepas, kejap lagi saya sentuh sikit Okey, so kita akan belajar juga macam mana nak tentukan pintasan pada paksi Y. Kemudian kita akan belajar macam mana nak menulis persamaan paksi simetri bagi graf kuadratik. Paksi simetri ni maksudnya kalau dibentuk masam, tengah-tengah pembahagi tu kita nak tahu dia punya koordinat dan macam mana nak tulis. Okay. So untuk yang pertama, kita belajar macam mana nak tentukan dulu titik maksimum dan titik minimum. Okay. So ini cikgu crop daripada buku teks awak. Okay, siapa ada buku teks boleh tengok buku teks, buku surat saya lupa catat kat sini Okay, dekat kalau slide saya tak jalan bagi tahu Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, ini graf kuadratik. Okay, graf kuadratik. So, ini adalah graf maksimum. Nak tahu dia graf maksimum, okay, kalau dia tulis Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 3, konon lah Okay. Kalau kalau depan ni positif, grafnya akan senyum macam ni lah. Tapi kalau dia Y sama dengan negatif 2 X kuasa 2 tambah 3, jika depannya ni, ini A. Ini A, ini A. Jika A-nya negatif, grafnya akan macam ni. Masam. Titik maksimum maksudnya. Kenapa masam? Graf, bila negatif dia bentuk masam, kenapa dia panggil titik maksimum? Okay. Ini paksi Y. Yang saya bulatkan ni paksi Y.
Okay, kita ambil one line sikit. Okay, ini Pak CY. Okay, semakin, okay, ini titik asalan lah. Dia bermula daripada kosong. Semakin dia naik atas, semakin dia menuju nilai maksimum. Okay, sebab tu dipanggil titik ini adalah titik maksimum. So kalau kita lakarkan graf, dia naik sampai sini adalah ketinggian dia yang paling tinggi, paling maksimum, dan dia turun balik. So sebab tu dipanggil graf maksimum ataupun titik maksimum. Titik maksimum adalah di mana daripada paksi X, pertemuan daripada paksi X, paksi Y. So nilainya X1, Y1. Ini kita panggil titik maksimum. Manakala, okay, ini paksi Y sampai kosong, dia menurun sampai ke bawah, dia menuju nilai yang kecil, nilai yang minimum. Minimum ni maksudnya sikit. So dia daripada nilai yang besar, dia turun sampai nilai paling kecil, dia stop, then dia naik balik ke nilai yang paling tinggi. So inilah titik yang paling rendah nilainya, kita panggil titik minimum. Sebab tu dia dipanggil graf minimum. Okay, so tempat dia berhenti ni adalah titik minimum. So kalau soalan tanya nyatakan titik minimum, kita kena nyatakan dalam bentuk macam ni lah, koordinat. Ada kurungan, ada untuk paksi X, paksi Y, tutup kurungan. Okay, boleh nampak tak skrin cikgu? Okay, seterusnya, nampak tak skrin saya? Harap nampak. Nampak Cikgu. Nampak. Okay, kalau tak dengar suara saya, respon dekat WhatsApp pun boleh juga. Sekarang dengar tak? Dengar Cikgu, dengar. Dengar Cikgu. Dengar. Boleh dengar. Okey, dengarlah Okey. Okey, kita teruskan. Macam mana nak tentukan dia adalah titik maksimum, titik minimum? Okey. So, ada 4 step kali ni ilmu yang cikgu nak bagi ni. Okey, tandakan pangkah sama ada graf kuadratik berikut mempunyai titik maksimum atau minimum. So bila nampak dia senyum macam ni, dia adalah titik minimum. Okay, so kalau dia senyum macam ni, yang nombor 1 ni, dia adalah titik maksimum ke minimum? Maksimum ke minimum? Siapa nak jawab? Minimum Cikgu. Minimum. Maksimum ke minimum? Tak Minimum. ada Minimum Cikgu, minimum. So ini adalah titik minimum. Tak berapa nampak biru pakai merah lah. Okay, ada orang nak masuk lagi. Okay, so ini titik minimum. Kenapa dia titik minimum? Graf ni berbentuk senyum, smiling, tengah smile. Okay, so kita dah cari bentuk graf ini, titiknya. Okay, so macam mana kita nak tahu titik dia? Okay, kita tengok dia bahagi dua ni. Dia pembahagi dua simetri. Okay, dia pembagi dua simetri. Jadi awak tengok jarak dia ada negatif 2, dia ada 3. Okay, so kita nak cari tengah-tengah dia ni supaya kita tahu titik minimumnya kat mana ni. Okay, jadi kita kena kira 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kita bahagi dengan 2, kita dapat 2.5.
2,5. So 1, 2, setengah. Setengah. So inilah line-nya guna pembaris ya. Okay, saya pakai mouse ni. Pen tu cikgu tak beli lagi. So daripada atas ni lalukan paksi X sampai kena line graf kuadratik ni. Okay. So bila kena, okay, kita boleh nyatakan dia punya titik minimum. Okay, cara nak tentukan titik dia, okay, tempat pangkah ini yang cikgu pangkahkan ini, okay, kita buat tanda kurungan, koma, tanda kurungan. Okay, daripada sini gerak ke atas. Tengok dia duduk kat mana. Okay, ini kosong. Ini kosong. Ini 1. So tengah-tengah mestilah 0.5. Okay. Okay, daripada sini tengok ke sebelah. Okay, tengok ke sebelah. So ni -4, ini -5. Okay, ini -6. So kat sini -6.2, 6.4, 6.8, sorry, 6.4, 6.6, 6.8, -7. So kalau kita tengok kat sebelah sini dia berada di -6.2. Okay, so kalau soalan tanya nyatakan koordinat bagi titik minimum, awak kena nyatakan dalam bentuk koordinat macam ni lah. Tanda kurungan, cari paksi X dia, cari paksi Y, tuliskan di sini paksi X, di sini paksi Y. Okay, so tu kalau dia suruh nyatakanlah koordinat bagi titik minimum. Okay, bagaimana kalau dia kata tulis persamaan paksi simetri? Okay, senang je. Dekat dia punya titik minimum ni, awak tengok ini garisan pembagi 2 dia. Warna lain lah. Okay, ini garisan pembagi 2 dia. Sama banyak dengan sebelah. So inilah paksi simetri. So sebelum ni awak dah belajar kan paksi simetri tu apa? Paksi simetri garisan untuk belah 2, bahagi 2. So inilah paksi simetrinya. So dia potong daripada puncak ini, daripada titik minimum ni awak bawa pergi paksi X. So dia lalu dekat 0.5 paksi X ni. So nak tulis dia X sama dengan 0.5. Okay, kita cuba soalan 1. Okay, kita cuba soalan 1. Okay, dia kata nyatakan ini titik minimum ke maksimum? Minimum. Sebab kita tengok graf dia berbentuk senyum. So dia adalah minimum. Okay, minimum. Kemudian kalau dia kata nyatakan titik bagi titik minimum ni, nyatakan. So awak kena buka kurungan. Okay, buat koma tengah. So nak cari titik dia tengah ni, awak kena tengok dulu. Ini -3, ini 2. Okay, berapa jarak dia ni? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahagi 2, 2,5. So di sinilah. So kalau ada pembaris, guna pembaris. Cikgu tak beli pen lagi. So inilah dia punya titik minimum. So bila kita dah tahu titik minimum, kita boleh tulis koordinat dia. So macam mana nak tulis koordinat? Dari tempat cikgu pangkah ni, tengok kat paksi X dia. Berapa nilai? Ini paksi Y, ini paksi X. So graf kita berada di sebelah kiri. So nilai X kita ialah negatif. Sebab dia bahagian negatif. Okay, ini kosong, ini -1. Jadi kalau setengah, -0.5. Okay, ini kalau dia minta koordinat koordinat titik tengah. Kalau lah soalan minta. Okay, kemudian bila dah tengok paksi X, kita tengok pula paksi Y. Daripada cikgu pangkah ni,
tengok sebelah dia paksi Y. Dia langgar dekat sini. Okay, ni negatif 4, ni negatif 5, negatif 6. Negatif 6.2, negatif 6.4. So jawapannya negatif 6.4. Itu titik minimum. Okay. So kalau soalan tanya, nyatakan persamaan paksi simetri. Senang je, paksi simetri dia yang tengah-tengah ni, garisan pembahagi dia. Okay. So dia potong dekat negatif 0.5. Tulis X sama dengan negatif 0.5. Okay, boleh cikgu punya lukisan nampak kan? Nampak Ego, Okey. Nampak Ego, Next. nampak. Apakah titik dia ni? Nombor 2. Maksimum ke minimum? Maksimum. Maksimum. Okey, tandakan X sama ada graf kuadratik berikut mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Titik maksimum. Sebab dia berbentuk masam. Tandakan kedudukan titik maksimum pada graf dengan label K. Okey, macam mana kita nak tanda? Kita tengoklah. Ini negatif 3, 1, 2, 3, 4. Bagi 2 ini. Okay. So dia punya titik maksimum dia di sini dan labelkan dengan K. Okay. Kemudian kita dah jawab nombor 1, dah jawab nombor 2. Nombor 3. Gariskan paksi simetri bagi graf kuadratik tersebut. Ambil pembaris, dah tahu nilai K ni, awak garis. Yang macam saya sengit-sengit ni, pakai pembaris ya. Okey, keempat. Nyatakan persamaan paksi simetri. Nyatakan persamaan paksi simetri. Okey, X sama dengan, okey, dia lalu kat mana ni? Dia lalu dekat negatif 2. Garisan ni, garisan potong 2 graf ni. Okay, dia lalu dekat negatif 2. So X sama dengan negatif 2. Okey, kita cuba soalan nombor 3. Okay, maksimum minimum. Maksimum sebab dia masam. Okay, tandakan kedudukan titik maksimum. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagi 2, 3,5. 1, 2, 3. So di tengah-tengah ini. Ini. Tandakan dengan K. Okay. Di tengah-tengah ini. Okay. Kemudian nyatakan paksi simetri. So kena tahulah nilai ni. Okay, tengah-tengah ni. So kalau sini kosong, sini negatif 1. Ini negatif 0.5. Okay. 0.5, 0.6, 0.7. 0.7 ni tengah-tengah. Okay. So 0.75. Okay. Negatif nilai X nya. Okay, paksi X nya. Jadi X sama dengan negatif 0.75. Okay. Kalau soalan nak koordinat titik maksimum. Okay. Buat tanda kurungan, koma tengah. Berapa nilai X tadi? Negatif 0.75. Cari dia punya Y. Y dia 6. Inilah titik maksimum. Boleh Okey. So, kita tengok kat sini. Okay, kita tengok kat sini. Cikgu lupa nak delete Okay. Buang dulu lah.
Okey. Kita tengok paparan saya ni. Okey, nampak tak paparan cikgu? Okey, nampak Cikgu. Nampak. Okey, kita tengok persamaan kuadratik ini persamaan kuadratik ini. So, cikgu dah pernah ajar sebelum ni mana satu A, mana satu B, mana satu C. Okey. So, yang kalau dapat persamaan kuadratik macam ini, yang cikgu kotakkan ini ialah A. A. Yang kotak yang kedua ni adalah B. Ingat negatif ke positif ke, kalau yang depan ni milik orang belakang ni. C. Okay. So kalau soalan tanya, apa nilai A? So nilai A dia ialah negatif 1/2. Okay, B nilai dia ialah negatif 4. Ini negatif 4. C nilainya ialah 2. Macam kuis yang saya bagi minggu lepas. Okay. So untuk jawab soalan ini, lepas ni awak kena buat homework Okay, untuk jawab soalan ini, apakah nilai A? Nilai A ialah negatif 1/2. Okay. Okay, kita tengok B. Apa nilai A? Ini A, ini B, ini C. Siapa nak jawab? A berapa? 1. Okay. Oh. Depan X kuasa 2 ni tak ada nombor apa-apa kat depan ni. Okay. Bila tak ada apa-apa, dia ialah 1. Okay. Kalau 2 baru dia tulis. Kalau kosong, X kuasa 2 tu tak ada. Okay. So bila ada macam ni, tak ada nombor apa-apa, so nilai A nya 1. Okay. Untuk soalan C, berapa nilai A dia? Negatif 2. Berapa? Negatif 2. Tak ada nak jawab? Negatif 2 cikgu. Negatif 2. 2. Okay. Soalan D. Apa nilai A dia? 1. Okay, mana A? Ini grup yang pertama ni A. Ini grup kedua. Ini grup ketiga. Grup yang pertama ni A. Depan H tak ada nombor apa-apa. So A kita 1. Okay. Yang ini dia terbalik. A kat sini, B kat sini, C kat sini. Okay. So berapa nilai A kita? Negatif So A 2. kita negatif Negatif 2. 2. So A kita negatif 2. Nak tahu dia A, dia ada kuasa 2 kat sini. So dia A. Ini B, ini C. Okay. So boleh Okay, sekarang kita tengok nilai A kita. Bila nilai A kita negatif, bentuk graf kita ni bentuk masam. Okay, bentuk masam. Okay. So okay, kita tengok soalan tadi. Okay. Okay, dia berbentuk masam. Jadi kalau dia okay, kat sini tengok A dia positif kan. So positif dia graf minimum kan. So dia berbentuk senyum ke masam? Grafnya. Senyum. Masam ke senyum? Senyum. Senyum. Ni. Senyum. Okay, masam ke senyum? Senyum. Senyum kan? Okay, dia berbentuk macam ni. Okay. Kemudian C, awak tengok depan dia ni. Depan dia ni yang saya highlightkan ni dia nilainya negatif. Bila negatif dia berbentuk graf Masam. masam. Okay, masam macam ni. Okay. Okay, D, H kuasa 2 nya positif. Bila positif, grafnya adalah graf senyum. Graf senyum macam ni. Okay, dia bentuk U.
Okay. Kemudian yang last ni, yang saya highlight ni kan, yang saya highlight ni yang nilai A. Negatif 2x kuasa 2 ni nilai A. So graf dia berbentuk Masam. masam. Kenapa dia berbentuk Masam. masam? Sebab nilainya negatif. Iaitu negatif. Okay. Kemudian macam mana kita nak tentukan dia titik koordinat, titik dia maksimum dan koordinat dia Okay. Okay. So ini nak tulis maksimum ke minimum? Minimum. Maksimum ke minimum? Minimum. Minimum. Sekarang kita ada 29 orang. Ada yang nak respon cikgu? Minimum cikgu. Minimum. Ada? Minimum cikgu. Minimum. 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 Minimum maksimum? Minimum. Minimum. Minimum ke maksimum? Minimum. Minimum ke maksimum? Ada yang nak jawab? Saya juga, saya. Minimum ke maksimum? Minimum. Cikgu dengar tak suara kita orang? Hello cikgu. Bentuk graf ni bentuk Dengar tak? maksimum ke minimum? Minimum. Minimum cikgu. Minimum, okay. Respon dekat chat Okay, minimum. Okay, koordinat dia. Okay, koordinat dia kena lukis graf lah baru dapat koordinat dia. Okay, so kita tengok dia bagi kat sini X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. So kita cuba lukis graf. Okay, kita cuba lukis graf. Okay, dia kata X kuasa 2 tolak 4X tolak 4X tambah 3. Okay, ini graf yang kita dapat. Okay. Mana ini adalah graf minimum, dia senyum. Okay. So kita nak cari sekarang titik minimum. So ini yang tangan saya bergerak ni, cursor saya bergerak ni, ini titik minimum. So kita tengok dulu paksi X-nya dia berada di 2, paksi Y-nya dia berada kat negatif 1. So nak tulis koordinat dia 2, negatif 1. 2, negatif 1. Tutup kurungan. Boleh? Okey, kita cuba soalan yang bawah ni. Okey, soalan yang bawah ni. Graf maksimum ke minimum? Masam, so dia maksimum. Maksimum. Okey. Macam mana nak tahu koordinat dia? Kita kena lukis graf. Baru kita dapat. Okey. Ilmu yang pertama ni, ilmunya cikgu nak suruh lukis graf dulu. Dia ada cara lain. Tapi untuk step yang pertama ni awak kena tahu dululah. Okey, kita lukis graf. Dia bagi negatif 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Okey, so kita try lukis. Okey, negatif 2x negatif 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 4x tambah 1. Okey, inilah graf terhasil. Okey, so kita nak tahu titik minimum dia. Okey, so ini titik minimum atas ini. Okey, atas ini. So kita tengok paksi X dia. Dia turun kat bawah. Kena dekat negatif 1. Negatif 1 paksi X. 3 paksi Y.
Turun bawah, jumpa negatif 1. Pergi ke kanan, 3. Negatif 1, 3. Negatif 1, 3. Negatif 1, 3. Mana 3? Okey. 3. Okey. So, kita cuba lagi untuk jawab yang last ni. Okey, lepas tu nanti awak boleh buat sendirilah. Okey. Yang bawah tu 1 tolak X tolak 2 X kuasa 2. Awak boleh buat graf ni secara dekat internet ni. Nanti saya share dia punya link ni. Okay. Okay. 1 tolak X tolak 2 X kuasa 2. 1 tolak X tolak 2 X kuasa 2. Okey, ini yang kita dapat. Okey. So, mana titik maksimum? Disebabkan dia masam, kita panggil maksimum. So, ini titik maksimum dia 0.2, 0.4. Tengah-tengah 0.3. 0.3. 0.2, negatif 0.2. So, disebabkan dia tengah-tengah, di tengah-tengah dia ada 1-2 garisan. Negatif 0.25. Tengah-tengah. Negatif 0.25. Yang ini, kita tulis dulu Negatif 0.25. Okey, paksi Y kita tengok. 1 ini negatif 1, 1.2. 1.2 tengah 1.1, 1.12 saya rasa 1.12. So nanti tak adalah sesusah ini awak dapat InsyaAllah mudah. Okey boleh So cara nak tentukan tadi cikgu dah tunjuk yang ini. Cara nak tentukan macam mana nak tandakan X dekat titik maksimum atau titik minimum. Kemudian labelkan ikut soalan, kalau nak K, kalau Y. Kemudian gariskan paksi simetri. Okay, macam ini gariskan paksi simetri dia. Yang 4 nyatakan persamaan simetri. Yang bawah X sama dengan 0.5. Okay, so kita sambung pelajaran seterusnya. Okay, ini ilmu yang seterusnya lah. Okay, tentukan pintasan Y. Okay, tentukan pintasan Y. Okay, dan tentukan persamaan paksi simetri. Tentukan pintasan Y. Kalau kita nampak graf macam ini, graf ini dia berjalan, dia akan lalu kat paksi Y. So ini pintasan dia. So pintasan ini ialah C. Nampak tak? Ini A, ini B, ini C. Negatif 2X kuasa 2 ni A. Negatif X ni B. 1 ni C. Betul. Dia memang lalu dekat 1. Okay. Kita cuba lagi. Kita cuba persamaannya lain. Okay. Okay. Saya bagi kat sini X kuasa 2. X kuasa 2 tolak 4X tolak 4X tambah 3. Okey, tambah 3 ni C. C ialah pintasan dekat paksi Y. Pintasan tu maksudnya graf ini dia akan lalu dekat paksi Y dekat nombor 3. Nombor 3. Betul. Bila kita lukis dia memang lalu dekat 3 ni. Dekat paksi Y ni. Okey. So satu lagi saya nak tunjuk bukti. Ini adalah pintasan Okey, satu lagi cikgu nak tunjuk bukti. Negatif 2X kuasa 2, negatif 2X kuasa 2. Okey, tolak 4X tambah 1. Okey. Okey, dia adalah graf masam sebab dia negatif. Okey. Tambah 1. Nampak tak?
graf ini lalu dekat 1 dekat paksi Y dia. Ini. Jadi kalau awak dapat persamaan macam ni, okey, persamaan macam ni. Jom cari pintasan di paksi Y. Okay, jom cari pintasan di paksi Y. So ada 6 persamaan kuadratik ini. Okay, yang pertama ini kita tengok. Okay, ini A. Yang tentukan graf dia masam senyum. Kalau depan dia positif, dia adalah graf senyum, graf minimum. Okay, so tambah 1 ni lah C, pintasan dy. So pintasan dy berapa? Jawapannya 1. Untuk persamaan yang kedua, pintasan y nya berapa? Negatif 4. Sebab C nya negatif 4. Macam persamaan kuadratik yang ketiga, dia ada nilai A. Nilai B tak ada, dia ada nilai C saja. Dia ada A dengan C saja. So berapa pintasan dia dekat Y? Pintasan dia ialah 1. Mana tahu 1? Dekat persamaan ni ada C ni lah pintasan Y. Okey. Persamaan kuadratik yang keempat, dia terbalik. So negatif ni ingat, dia milik orang belakang. Negatif ni milik orang belakang. Milik X. Negatif ni milik 2X kuasa 2. C positif. Okay. Bila ada kuasa 2 ni A. Bila A ni graf maksimum, dia akan masam. Okay, ini untuk B. Ini untuk C. Cikgu dah cakap tadi, paksi Y, pintasan di paksi Y tu adalah C. So, pintasan di paksi Y ialah 1. Okay. Kalau macam ni macam mana? Awak kena selesaikan dulu. Baru dapat pintasan. Kalau macam ni macam mana? Yang keenam. Ini A. Ini B. C. Tak ada. So, pintasan di paksi Y nya ialah kosong. Sebab tak ada pintasan. Okay. Okay. Betul ke tak ada pintasan ni? Cuba kita tengok graf kita, X kuasa 2 tolak 2X. Okay. Kita try tengok. Okay. Try kita buat X kuasa 2 tolak 2X. Okay. Nampak tak? Dia bukan tak ada. Ada. Tapi dia memang lalu dekat kosong. Nampak tak? Dia lalu dekat kosong ni, Wak. Sebab tu belakang dia tak ada. Kosong. Boleh So kita dah belajar cara nak tahu titik maksimum, titik minimum, nak tulis titik maksimum, nak tulis titik minimum, koordinat dia, nak tulis persamaan paksi simetri bagi graf koordinat graf kuadratik yang kita dapat. Kemudian ilmu yang saya baru ajar ni, cara nak tentukan pintasan di paksi Y. So sekali lalu lagi sekali, yang pertama ni pintasan dy dia 1, pintasan dy dia negatif 4, pintasan dy untuk yang ketiga ni 1, pintasan di paksi Y untuk yang keempat ni 1, pintasan di paksi Y yang ke-5 ni. So kelima ni kalau kita selesaikan, okay, kalau kita selesaikan, kita cuba kita cari berapa nilai pintasan dia. Okay, kita cuba. Agak-agak berapa? Pandai kira tak? Berapa? Siapa Kosong. dapat nilai C? Kosong. Dapat tak? Kosong. Kosong, Okay, cikgu. kita try kira Okay. 2 R tolak 3.
Okay. 2R darab R, 2R kuasa 2. 2R darab negatif 3, negatif 6R. Okay. So tak ada kan? Ini A, ini B. So tak ada C. So pintasan E paksi Y ialah kosong. Okay, ialah kosong. Tak ada. Boleh Okay. Macam tadilah kalau kita lukis. Dia macam soalan yang bawah ni je lah. Okay. So kita seterusnya. Okay. Sekarang ni kita belajar macam mana nak tulis persamaan paksi simetri. Okay. Bagi fungsi kuadratik menggunakan rumus paksi simetri. Okay. Tadi kita lukis persamaan paksi simetri tu. So kali ni kita gunakan formula untuk tentukan paksi simetri. Okay. So formula yang dia bagi ini ada dalam buku teks Okay. So dengan syarat awak tahulah apa nilai A, mana nilai B. Okay, ini formula ni ada diberi dalam buku teks. So formula ni untuk apa? Untuk tahu paksi simetri. Paksi simetri tu apa? Okay, paksi simetri maksudnya bila kita saya ambil ni. Okay, bila kita lukis garis tengah ni. Garis tengah ni dia lalu dekat X tu sama dengan berapa? Itu yang kita nak belajar. Persamaan paksi simetri. Okay. X sama dengan berapa? Okay. So kita guna formula yang dia bagi ni. Okay. Jadi sebelum kita guna formula, kita kenal pastilah untuk persamaan yang ada ni. Okay. Yang persamaan yang ada ini. Okay. A dia 3. B dia tak ada, kosong. C dia negatif 9. So pintasan dia dekat negatif 9 lah. Kita dah belajar tadi kan. Okay. Sekarang kita nak tulis dia punya paksi simetri tu lalu dekat X kat mana? Yang tengah-tengah. Okay. So kita masukkan dalam persamaan ini. X sama dengan putus-putus suara saya. Lambat sikit suara saya. Dengar tak? Dengar Okay. Negatif B per 2A. B tu gantikan dengan kosong sebab dalam persamaan ni B tak ada nilai. Okay, 2 memang ada dekat formula kat ujung ni. Okay, A gantikan dengan 3. A ialah 3. Okay, so atas kosong, bawah 2 darab 3, 6. So apa juga nombor yang dibahagi dengan kosong nilainya kosong. So X sama dengan kosong. Okay, next. Okay, kita tengok. Okay. Kita tengok yang ketiga kalau nak saya tunjuk. Lambat sikit saya punya slide ni. Okay. Lambatlah dia detect. Okay, macam tadi jugalah Firstly, awak kena kenal pasti. A dia apa, B dia apa, C dia apa. Okay. So, 5X kuasa 2 tolak 5X tambah 3. Ni A. 5. Negatif 5 ni B. 3 ni C. Okay. Formula dia X
tolak negatif B per 2A. Okay, so negatif B kita ialah negatif 5. Okay, kemudian 2A kita ialah 5. Ini A kita. Okay, negatif, negatif, positif. 5 kali 2, 10. So dapat 1/2 ataupun 0.5. So X sama dengan 0.5. Nak tulis 0.5 boleh, nak tulis persamaan persamaan seperti pula. Dia minta apa kat sini? Persamaan paksi simetri. Paksi simetri. Okay, persamaan paksi simetri ini. So kalau kita lukis pun soalan ini, okay, 5x kuasa 2 tolak 5x tambah 3. Okay, kalau kita lukis, okay, 5x kuasa 2, 5x kuasa 2 tolak 5x tambah 3. Okay, so saya besarkan. Okay. Tadi kita dapat 0.5 kan? Nampak tak? Ini titik, kita punya titik minimum. Titik tengah dia, paksi simetri dia memang 0.5 bila kita lukis, nampak? Okay. So inilah paksi simetri dia, persamaan paksi simetri. Okay. Seterusnya. Itu sahaja yang kita belajar hari ini. Lepas ni cikgu akan bagi gambar ini sebagai kerja rumah dan gambar ini sebagai kerja rumah. Okay. Yang ini cikgu dah ajar tadi macam mana nak tentukan titik maksimum, titik minimum dan cara nak tulis paksi simetri. Okay. Video ni cikgu rekod, nanti cikgu post kat YouTube lah. Yang boleh tengok balik. Okay. Yang ini, yang latihan E ini macam contoh cikgu bagi yang pink ini. Okay. Masuk nilai X sama dengan negatif B per 2A. Okay. So kalau tak faham juga ada contoh kat sini. Okay. So kat sini dia bagi negatif 2. Okay. Okay, cikgu, kita cubalah soalan nombor 1. Soalan nombor 1, f x sama dengan negatif 4 x kuasa 2 tambah 8x tolak 5. Apa nilai A? A dia negatif 4. Ini A. Apa nilai B? B dia 8. Apa nilai C? Negatif 5. So, dia punya persamaan tadi apa? Tengok kalau tak ingat kat buku teks ada ataupun rujuk kat nota nanti cikgu akan bagi. So, untuk cari persamaan paksi simetri X sama dengan negatif B per 2A. So, negatif B kita 8. A kita negatif 4. Okay, negatif 8, 4 kali 2, negatif 8, potong, 81, 81. So, X sama dengan 1. Last ni jangan lupa tulis X sama dengan 1 sebab dia adalah persamaan. Tak nampak cikgu tunjuk tadi. Okay. So, X sama dengan 1. So persamaan tu kena tulis lah last kali X sama dengan 1. Boleh? Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Menentukan titik maksimum dan titik minimum. Dengar suara saya? Okay. Tentukan pintasan pada paksi Y.
menulis persamaan paksi simetri bagi graf kuadratik. Okay. So itu saja untuk hari ini. Cikgu kejap lagi akan bagi latihan yang tadilah untuk awak buat. Okay, awak buat dekat kertas. Nanti awak send macam biasa. Cuma kalau awak mahir guna Google Classroom, nanti cikgu ingat awak hantar kat Google Classroom. Sebab WhatsApp cikgu penuh sangat Okey. Ada nak tanya apa-apa tak? Cikgu kita orang dah jawab. Oh okey. Saya baru baca dekat chat ni. Ada nak tanya apa-apa tak? Tidak. Tak. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada cikgu. Cepat di sini yang jawab. Faham Mudah je kan? Faham. Bila Mudah. cikgu terangkan ni, dia mudah sikit lah. So minggu depan cikgu ingat kita tak ada meet. Cikgu akan buat quiz berdasarkan soalan ini. So bila cikgu nak sampaikan ilmu baru, kita akan guna Google Meet. Bila buat latihan, kita buat quiz, Google Form ke apa ke gitu. Bila nak sampaikan ilmu, memang sangat mudah kalau guna Meet ni. Okay, kalau pakai sembarangnya susah nak faham. Okay, so itu saja untuk kelas hari ni. Minta maaf cikgu lewatkan kelas awak. So ini adalah